Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini saya sangat gembira apabila membaca satu artikel panjang tulisan Syahmi Sazli, seorang YouTuber dan pengarah filem muda berbakat. Saya adalah di antara ribuan orang yang meminati channel YouTube beliau dan alhamdulillah saya selalu mengikuti video-video beliau, bahkan saya mengikuti filem yang beliau arahkan. Sepanjang bulan Ramadan dia tak duduk saja. Dia buat satu perniagaan air balang dan kita tengok sangat laku keras. Saya sendiri terliuk setiap kali tengok video jualan air balang beliau. Asyik lalu saja dekat newsfeed tapi tempat tu jauh. Macam mana nak dapat, jadi memang tak boleh lah. Apatah lagi saya ni memang orang yang sangat kurang berminat untuk keluar rumah melainkan ada urusan-urusan penting saja. Yang lebih menarik dalam artikel yang beliau kongsikan, beliau sebutkan amalan yang beliau lakukan apabila ditanya tentang amalan murah rezeki. Saya jamin kalau anda tanya ustaz dan ustazah pun belum tentu anda akan dapat jawapan sepadu ini. Bahkan banyak dah video reaction saya sebelum ini yang mengkritik amalan-amalan murah rezeki yang pelik-pelik yang disebutkan oleh ustaz dan ustazah kita. Tak kurang juga dalam kalangan mereka yang berkempen untuk menggunakan tangkal mangkal dalam istilah ikhtiar yang direka-reka itu, menggantikan zikir-zikir dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sudahlah zikir-zikir itu adalah zikir ciptaan, sedangkan zikir yang Nabi ajar sudah begitu banyak. Cara mengamalkan pula tak jauh beza daripada apa yang sering diajar oleh Tok Bomoh dan Tok Pawang. Sahabat-sahabat, asas dalam agama ialah mengembalikan rujukannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni ramai ustaz-ustaz kita, ramai pendakwah kita yang tidak memahami hal ini. Tanpa kedua-dua ini, iaitu Quran dan As-Sunnah, sesuatu itu tidak dapat dijadikan dalil, tidak boleh dijadikan hujah, tidak mampu untuk dijadikan sandaran dan panutan umat Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billah wa rasulih, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum daripada Al-Quran itu. Anda boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat 136. Menarik apabila yang saya lihat pada nasihat Syahmi Sazli kepada orang yang bertanya, dia sebutkan apa yang sabit daripada amalan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai orang yang selalu mendengar, suka membaca dan suka membuat rujukan, saya rasa senang hati dan saya rasa masyarakat juga akan rasa senang hati mengamalkan apa yang beliau telah berikan nasihat. Beliau berikan beberapa tips. Pertama, dia sebut selalu amalkan istighfar. Lalu dia bawakan ayat 10 hingga 12 surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun, istighfarlah kepada Tuhanmu. Sungguh dia Maha Pengampun, nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kamu dan dia memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Anda boleh rujuk dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Kemudian Syahmi Sazli menukilkan hadis, man aktsara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang memperbanyakkan istighfar, nescaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Katanya hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Wallahu alam, setahu saya hadis ini direkodkan oleh Imam Abu Dawud dan sunannya selain yang direkodkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kedua-dua kitab ni merekodkan hadis yang sama. Pun begitu, hadis ini dalam kategori hadis yang dhaif. Walaupun ia adalah hadis dhaif, tetapi dia daripada sudut dhaif yang lulus untuk menjadi fadailil a'mal. Apatah lagi makna hadis ini bertepatan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentangnya. Antaranya ayat 3 surah Hud. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat kepada Tuhan kamu. Nescaya Allah Ta'ala ini, Tuhan kamu ini
ini akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan kurniaannya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Maksudnya hari kiamat. Jadi inilah kesan pada sifat taqwa, memperbanyakkan istighfar, meningkatkan ketakwaan. Allah Taala sebut wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk orang itu jalan keluar serta dikurniakan rezeki daripada arah yang dia tidak sangka-sangka. Anda boleh rujuk dalam surah Talaq ayat 2 hingga ayat 3. Jadi fadilat istighfar yang disebutkan oleh sahabat kita Syamil Sazri itu tak ada masalah dan tidak ada isu di dalam hal berkenaan. Ia sabit daripada ayat Al-Quran, ia sabit daripada sumber-sumber yang sahih daripada ajaran agama kita. Kemudian beliau sebutkan pula rentetan daripada isu istighfar. Selain ia adalah zikir, ia juga adalah tindakan meminta ampun kepada Allah. Dia sebutkan cara diampunkan dosa dengan berzikir. Pertama, zikir selepas salat. Dibawakan satu hadis yang tak disebutkan bahasa Arabnya, tapi saya bacakan untuk anda. Moga-moga ada manfaat ilmu. Man sabbahallah fi duburi kulli salah 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Sesiapa yang di akhir setiap solat dia bertasbih kepada Allah subhanallah sebanyak 33 kali, bertahmid sebut alhamdulillah kepada Allah 33 kali, kemudian bertakbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, yang mana jumlah keseluruhannya adalah 99 kali, dan dia menambahnya menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampunkanlah segala kesalahan-kesalahan dia walaupun seperti buih-buih di lautan. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian Syamil Sazri sebutkan tentang memperbanyakkan doa. Beliau kata cari waktu mustajab doa antaranya adalah ketika sujud. Tidak hanya sujud yang terakhir saja, tetapi setiap sujud mana-mana pun boleh. Kemudian dibawakan hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Tempat yang paling dekat bagi seorang hamba kepada Rabb dia adalah sewaktu dia dalam keadaan bersujud. Kerana itu perbanyakkanlah kalian berdoa pada waktu berkeadaan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dan Imam Abu Daud juga merekodkan hadis yang sama. Inilah 3 amalan yang diajarkan oleh seorang Syamil Sazli. Pertama istighfar, kedua zikir selepas salat, dan yang ketiga memperbanyakkan doa ketika sujud. Ia adalah amalan-amalan yang simple, dan sebenarnya inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sebertuah. Apabila ada sahabat kita yang bersungguh-sungguh menyebarkan risalah Nabi Muhammad, apatah lagi mereka ini adalah influencer yang memberikan inspirasi kepada masyarakat. Ulama-ulama kita juga terlebih dahulu berusaha ke arah ini, berusaha menjadikan kita orang yang sentiasa menyangkutkan doa dan zikir seperti mana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh dapatkan buku 267 doa dan zikir harian Hisnul Muslim yang merekodkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada hadis-hadis yang sabit daripada baginda. Saya letakkan link dekat bahagian description dan first comment yang diletakkan pin. Semoga Allah Taala mudahkan usaha kita. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.